warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Zadul Ma'ad, yaitu bab yang kelima, muka surat 374. Muka surat 374. Ya. Itu perkara yang kelima. Orang yang memukul wanita hamil hingga meninggal dunia. Apa hukum orang yang memukul wanita, ya wanita itu sedang hamil hingga wanita itu meninggal dunia dan anak yang dikandungnya juga meninggal dunia? Baik, kata pengarang kitab disebutkan di dalam As-Sahihain, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa ada dua wanita dari Bani Huzail yang salah seorang di antara mereka melempar yang lain dengan sebongkah batu, dengan seketul batu lah, hingga korbannya meninggal dunia. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Begitu pula janin, iaitu anak yang dalam kandungannya meninggal dunia juga. Maka Rasulullah SAW memutuskan agar pelaku membebaskan seorang budak wanita, iaitu hamba, dan membayar tebusan untuk jiwa korban. Baik. Kalau baca tak tahu tu. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, peristiwa ini berlaku perbalahan di antara dua wanita. Orang mengandung pun baloh juga dengan orang tak mengandung. Perbalahan di antara mereka ni baling-membaling di antara satu dengan lain dengan batu. Takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita pun dia pembaling juga batu kepada yang mengandung juga baling batu kepada lawannya. Di masa lawannya baling wanita dengan batu dia mengandung tu, terkenalah dia, maka mati. Dan anak dalam kandungan itu pun mati. Berita ini disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah menjatuhkan hukum yang wanita yang membaling batu tadi, iaitu hendaklah bayar tebusan. Dan kerana anak itu mati, maka hendaklah dibayar, iaitu dengan membebaskan seorang hamba wanita. Baik. Itu cerita yang asal. Sekarang ni, ya Ustaz, bukankah di dalam Islam ni sepatutnya wanita yang baling dengan batu tadi sepatutnya jatuh hukuman bunuh lah. Bunuh lawan dia. Bukan bunuh adalah jawapan kisah bunuh. Tapi permasalahannya, kenapa Rasulullah SAW tidak menjalankan hukuman bunuh, dijalankan hukuman tebusan? Jawapannya kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebab pada kuliah lepas kita bicarakan bunuh ni dia ada dua bahagian. Dalam bahasa Arab dipanggil qatlul amad.
bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja iaitu dengan niat nak membunuh dengan alat yang boleh membunuh. Jadi hukum dia ada 3. Pertama, dijatuhkan hukuman bunuh jikalau ahli keluarga mangsa minta dibunuh. Yang kedua, kalau keluarga mangsa tak nak hukuman bunuh balas balik, maka yang pembunuh kena bayar hukuman dia denda, iaitu 100 ekor unta. Dan dikalaulah keluarga mangsa kata dia tak nak, kami nak memaafkan saja, dan dia kena perlu membantu keluarga kami, maka dimaafkan dan dia kena bayar dan dia kena bantu keluarga itu. Tetapi ada pun bunuh dengan tidak sengaja yang dikenali dengan qatlul khata, bunuh dengan tidak sengaja, iaitu dengan tidak ada niat untuk membunuh dan bukan menggunakan alat yang boleh buat membunuh. Jadi dua wanita ni dia berbalak, bukan nak membunuh dan bunuh dia antara satu sama lain, cuma bergaduh tu itu sampai membaling batu, dan batu bukan alat yang boleh membunuh. Maka itu sebabnya Rasulullah SAW tidak membalas balik akan wanita yang membaling batu kepada wanita yang mengandung tadi hingga mati dengan hukuman bunuh, tapi dikenakan bayaran tebusan. Sebab qatlul amad cuma dihukum dia. Apa dia? Qatlul khata cuma dihukum dia, iaitu tidak boleh balas balik, cuma dibayarkan tebusan ataupun denda, dikenali dalam bahasa Arab dia ataupun memaafkan. Jadi dalam hukum ini, kerana pembunuhan tidak sengaja, bukan alat yang boleh bunuh, cuma bergaduh begitu menyebabkan pembunuhan, maka itu sebab Nabi menjatuhkan hukuman, iaitu dia bayar tebusan, iaitu 100 ekor unta. Dan kerana janin, kerana anak itu terbunuh juga, maka Nabi suruh orang perempuan membaling batu itu dengan iaitu membebaskan seorang hamba wanita, dimerdekakannya. Baik, sekarang kita buat perbincangan. Ya Ustaz, sekarang ni hamba wanita ada ke tak ada? Hamba lelaki pun tak ada. Betul. Itu dia. Zaman Ramli tak ada hamba, tapi dibuat cerita hamba. Ada. Bila tidak ada hamba, apa yang berlaku? Dia buat macam mana kata ada hamba? Maka di dalam Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat kalam, bila membebaskan hamba, kalau hamba tidak ada, maka ditukar kepada hukum yang lain, iaitu hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dan dia kena membayar tebusan kepada keluarga wanita yang mengandung tadi, iaitu dengan tebusan 100 ekor unta. Ya Ustaz, unta tak ada, dia buat macam mana? Itu dia. Jadi pendapat kaum muslimin dan kalangan ahli ulama, kalau unta tidak ada, dibayar dengan harga nilai. Harga nilai. Banyak satu unta ni berapa nilainya? Lebih kurang dalam pembacaan dekat dengan 800,000. Kena bayar. Habis. Itu dia masukkan ialah membayar tebusan untuk jiwa korban, iaitu 100 ekor unta. Tapi unta macam ni kaum muslimin dan muslimat kalian tidak kira unta apa, asalkan unta. Tetapi dalam pembunuhan dengan sengaja, dia ada kategori untanya, 100 ekor unta juga, iaitu 20 ekor unta yang setahun nak masuk 2 tahun, 20 ekor unta yang 2 tahun nak masuk 3 tahun,
20 ekor unta, 3 tahun nak masuk 4 tahun, 60 rial. Dan 40 ekor unta yang bunting belaka. Itu beratlah kamu muslim. Dinilai. Itu kalau bunuh adalah sengaja. Baik. Habis ya? Okey. Senilai dengan unta. Bayaran. Senilai dengan harga satu unta. Kau nak bayar. Sekarang ni? Kalau ada unta, kita bayar duit. Senilai dengan harga satu unta. Itu. Senilai dengan 100 ekor unta. Baik. Kaum muslim itu adalah pilihan. Pilihan itu terletak kepada keluarga si mangsa. Betul-betul. Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat keluarga si mangsa ni dia akan berfikir dari Islam suruh pilih. Mungkin keluarga si mangsa kalau kami ambil balas bunuh balik, yang si mati tak akan hidup semula. Dan siapa nak tanggung nafkah anak bini kami? Siapa? Itu dia. Baik, siapa nak nafkah? Jarang nak kahwin dengan janda ni kaum muslimin dan muslimat. Siapa dia? Jadi akhirnya apa yang berlaku itu sebabnya Islam berpilihan. Adakah kamu nak hukum dia, iaitu denda? Maka diberikan denda. Itu dia. Kadang janda dapat 800 ribu. Ada dah nak kahwin dengan dia. Baik. Bisa. Ini hukum telah dimaktub dalam hadis. Ada Islam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Orang tak ada bangkang pun ni. Sebab ini adalah hadis. Tak ada nak bangkang. Kalau bangkang kaum muslim batal syahadat dia. Kalau bangkang batal syahadat dia. Baik. Yang keenam, 4 orang yang terpuruk di dalam sumur. Itu pelik-pelik lah ke kaum muslim semua. Itu sebab saya kata dalam bab yang kelima dari Ibnu Qayyim, dia tidaklah menyusun bab-bab yang tertentu. Dia ambil apa yang berlaku di zaman Nabi SAW secara global macam tu dan letak dalam kitab dia. 4 orang yang terpuruk di dalam sumur, iaitu telaga. Dia tengok hukum dia. Imam Ahmad Al-Bazzar dan lain yang meriwayatkan bahawa ada beberapa orang di Yaman yang sedang menggali sumur, iaitu telaga. Salah seorang di antara mereka terjerumus masuk ke dalam sumur itu. Maka dia berpegang kepada orang kedua. Orang kedua berpegang kepada orang ketiga. Dan orang ketiga berpegangan kepada orang yang keempat. Tapi justru akhirnya mereka semua terjerumus masuk ke dalam sumur hingga mereka meninggal dunia semuanya. Itu dia. Lalu para wali mereka melaporkan kisah ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali berkata, kumpulkan semua orang yang ikut menggali parit itu. Lalu Ali memutuskan bahawa orang pertama harus membayar 1/4 nilai tebusan. Ini terjemahnya silap. Jadi dia kena baca. Ali memutuskan bahawa orang yang menggali sumur itu membayar kepada wali yang pertama. Buat catatan tu. Kalau baca sendiri, iaitu Ali memutuskan bahawa orang pertama walinya harus membayar 1/4 tebusan. Anak dia mati, dia kena bayar pula ke orang lain. Mana boleh begitu? Ada bang tu? Kita baca dulu. Tapi buat catatan, ini silap terjemahan. Kerana di atasnya ada 3 orang yang meninggal. Orang kedua walinya membayar 1/3 nilai tebusan. Kerana ada 2 orang di atas yang meninggal. Dan orang ketiga walinya kena membayar 1/2 nilai tebusan. Kerana ada 1 orang di atas meninggal. Dan orang yang keempat walinya membayar semua senilai tebusan. Itu silap terjemahan sangatlah. Jadi cerita yang asal, kalau kita baca kitab Arab dia kaum muslimat kalian, dia gini, ada sekumpulan penduduk di Yaman, di satu tempat, dia gali sumur, dia gali telaga.
bila gali telaga tu, jadi sedangkan di telaga tu ada tempat lalu lalang orang ramai, ada orang lalu di situ. Jadi akhirnya bila digali, telaga tu tidak ditutup dan tidak dijaga. Nanti dia maknanya telaga Muarak kaum muslimin nak boleh air tu dalam memang betul. Jadi dia orang ni lalu tak nampak telaga tu. Ada 4 orang yang lalu, seorang tu nak jatuh, dia pegang pada yang kedua pegang tu ketiga, yang ketiga tu pegang keempat. Yang keempat tu besar pula muslimat kelas. Itu saya tampak je, tak ada dalil. Jadi 4 orang tu berlekung jatuh dalam telaga itu. Matilah berlaku. Jadi akhirnya berita ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali memutuskan, panggil semua orang yang menggalikan telaga itu, yang mereka tak bertanggungjawab ni. Tahu gali tutup tak kerti, menyebabkan orang lain mati. Tetapi tidaklah orang yang menggali itu dijatuhkan hukuman bunuh, kerana itu bukan perbuatan sengaja untuk bunuh orang. Memang betul, perbuatan tak sengaja. Maka akhirnya mereka yang menggalikan telaga itu, bila dikumpulkan, Ali kata, kamu semua pakat-pakat belaka beri orang yang pertama ni kepada wali dia. Ali terbalik dia jadi. Kepada wali mangsa ni, kamu yang gali telaga ni, beri kepada orang yang waris yang pertama ni 1/4. Bukannya iaitu keluarga mangsa yang beri kepada orang lain, tidak. Orang gali telaga tu beri 1/4 kepada ahli waris yang pertama. Lepas tu pula pakat lagi kena beri 1/3 kepada waris yang kedua, dan 1/2 kepada waris yang ketiga, dan 1 adalah kaum muslim bersemaklat, iaitu bayar penuh dia, iaitu 100 ekor unta. Kalau 1/4 berapa? 25. Kalau 1/3 34 ekor. 33 ekor lah. 33 ekor. Muslimin dan muslimat. Macam boleh 33 ekor setengah. Macam mana setengah? Okay. Yang ketiga ialah, yang kedua adalah bayar 50 ekor unta, dan yang terakhir adalah 100 ekor unta. Baik. Kepada waris mangsa. Kemudian setahun kemudian mereka itu mengesahkan kajian itu pada Nabi SAW. Dah setahun dah hukum itu berjalan. Maka baginda bersabda, apa ditetapkan oleh ahli itu sudah tepat bagi kalian. Baik ya. Jadi dalam permasalahan ini kaum muslimin dan muslimat kalian, kenapa berlaku demikian? Lalu Nabi kata apa yang ditetapkan oleh ahli itu, jatuh hukuman oleh ahli itu sudah setahun, setepat bagi kalian. Maka di sinilah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala dalam satu buku dia yang bernama Wali-Wali Allah dan Wali-Wali Syaitan. Tuan belilah buku itu. Dia memang sedap dibacakan. Dia kata apa? Dia para sahabat ni kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi sebut dalam hadis ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Atas kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khalifah-khalifah aku yang Allah Ta'ala beri petunjuk ke atas mereka. Kata Imam Ibn Taymiyah, Khalifah Ar-Rasyidin ni ada satu pangkat diberi kepada mereka ni yang dikenali dengan muhaddasun. Tahu muhaddasun? Kalau Rasul ni dia beri pangkat tadi adalah maksum.
maksum, terpelihara daripada dosa. Khalifah Ar-Rasyidin ni diberikan pangkat Al-Muhaddatsun. Dia ada dua tu, ejaan sama. Ada Al-Muhaddatsun, ada Al-Muhadditsun. Kalau muhaddi dengan muhaddah lain makna. Muhaddi maksud ialah orang yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Orang yang orang bercara tentang hadis dan meriwayatkan hadis. Ini orang berkatakan muhadditsun. Muhaddatsun ialah mereka yang Allah Ta'ala sudah cap mereka ini orang yang benar. Jadi Al-Muhaddatsun ialah mereka yang Allah Ta'ala dah kunci, dah cap mereka ni orang yang benar, tidak akan tidak akan kaum muslimin dan muslimat kalian lari daripada kebenaran, iaitu 4 sahabat ini. Atau itulah yang Rasulullah kata, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Atas kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah di kalangan para sahabat aku yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Apa dia petunjuk? Iaitu mereka ni Tuhan dah cop di atas dasar kebenaran. Macam kita ni dipanggil apa ke ni? Muhaddisun. Muhaddisun pun kaum muslimin dan muslimat. Kata ulama, orang nak jadi muhaddis ni, dia kena menghafal lebih kurang 100,000 buah hadis. Kita berapa? Mereka yang sibuk dan dia kena menghafal 100,000 buah hadis. Tak ada dah. Kita mengaji hadis ya. Mengaji hadis, mengajar hadis ya. Muhaddisun tak dapat. Mana ada? Jadi. Dan muhaddatsun wallahu a'lam. Tuhan cop hati dia orang yang ya benar. Maksudnya bila cop hati benar, mana-mana ada berlaku perkara, lalu Allah Ta'ala datangkan kepada mereka yang dikenali dengan ilham. Ilham. Sebab wahyu tak adalah wahyu untuk Nabi saja. Para sahabat tidak ada. Ilham. Bukan ilmu laduni, bukan. Bukan ilmu laduni. Sebagaimana di kalangan orang ahli tasawuf mengatakan ilmu laduni. Tidak. Ilmu-ilmu, sebab Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Ilmu tu dia kena belajar. Tak ada ilmu yang tidak belajar kaum muslimin. Al-ilmu bitta'allum kata Nabi. Ilmu tu dengan belajar. Jadi diasaskan pada ilmu yang ada, maka petunjuk pimpinan Allah Ta'ala hati mereka tetap. Maka itu sebabnya para sahabat ni diberikan muhaddatsun. Kalau mereka menjalankan sesuatu perkara hukum, boleh diterima hujah. Hujah. Maka itu sebabnya setelah kisah yang berlaku setahun, Rasulullah SAW iaitu menetapkan betul lah kata Ali. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama-ulama hadis, kaum muslimin dan muslimat kalian, apa dia? Mana-mana perbuatan para sahabat apabila sudah ditakrirkan, yakni sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka jadilah hukum. Boleh faham tak? Tapi di zaman kita ni Rasulullah dah tak ada. Bila tidak ada, kita buat sesuatu perkara yang benda itu tidak ada dalilnya, benda itu tidak ada buktinya, sama ada daripada Quran atau hadis, kita kata benda ni daripada Islam. Baik, siapa yang boleh mentakrirkan, iaitu buat pengakuan benda ni daripada Islam? Ulama? Tak boleh. Ustaz lagi tak boleh. Orang jahil lagi tidak boleh. Jadi itu sebabnya mana-mana perbuatan para sahabat yang Nabi tidak buat, tetapi Nabi mentakrirkan, Nabi buat pengakuan, betul, maka itu jadikan dalil. Ingat tak peristiwa kaum muslimin dan muslimat kalian? Jadi Nabi ni dalam kisah Sina Ali ni,
Iaitu pertama ialah Muslimin dan Muslimat Ali itu adalah seorang sahabat Nabi yang mana sudah dipetunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, perbuatan Ali itu diakui oleh Nabi. Boleh diakui oleh Nabi, itu menjadikan hukum. Sebagaimana dalil lain kaum muslimin muslimat. Ingat tak peristiwa Khalid bin Walid makan daging dog, macam daging bewok itu? Ini dia. Satu hari ya, Khalid bin Walid ni dia buat majlis keramaian kaum dia. Sebab orang Arab ni banyak dia punya kabilah-kabilah dia. Bila sampai hari keramaian kaum dia, dia buat satu makanan yang menjadi favorit kaum dia makan. Itu apa ni? Khalid bin Walid kaum dia kalau menjadi kemana dia tangkap dog, daging dog macam bewak semua. Tapi bukan bewak ya. Sebab dia bewak, dia duduk dua alam. Dog satu alam ni. Dog ni tak boleh duduk lain. Pengalaman saya masa belajar tu, makan daging dog ni kaum muslimin muslimat kalian. Sembelih dog ni, letak di situ. 2 jam tak mati lagi. 3 jam tak mati lagi. Kalau beri kacang dia makan lagi. Dah sembelih dah. Tapi mudah nak matinya. Sembelih letak di lain. 2 minit. Dia mati. Itu satu. Bewok jangan main. 2 alam. Itu sebab 2 alam ni tak boleh makan. Kata para ulama. Apa lagi orang duduk 2 alam. Betul. Dia tak betul. Dia 2 alam kamu semua. Alam belajar satu, alam 2 belajar satu. Adalah. Nak orang perempuan minta maaf cakap ya. Masa dia 2 alam belajar dalam masjid, tutup aurat belaka. Lepas belajar, buka aurat. Itu 2 alam. Itu dia. Laki tak boleh makan. Tapi kawan boleh. Dia. Baik. Saja main je. Okay. Jadi kaum muslimin dan muslimat lah macam daging dog. Okay. Yang Khalid bin Walid makannya, Nabi tengok. Memang dia makan dia gitu kan. Macam kita kata orang Jawa. Orang Jawa kita mawa ya. Kalau sekiranya ada majlis kebesaran dia, ada je nasi dia. Nasi apa? Nasi ambur. Wah, pelupa. Ambur. Nasi ambur. 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 Ayah mak bukan orang Jawa. Tanya orang asli ya. Ayah mak betul-betul. Ambur ya. Ambur. Ambung lain. Ambung cium. Apa tu? Apa? Ambung cium. Ambung. Itu dia. Satu hari saya pergi ceramah di Kajang, tempat orang Jawa ni. Dia buat isyarat merah. Dah sejam lebih. Dia kata, lagi ustaz. Dah baru sekali ni. Hampir dekat 2 jam. Isyarat merah. Buat melapor dah. Masa lepas ceramah tu, kira sedap orang kampung masak. Di hidang setalam. Dan kita makan-makannya pakai isi dalam tak. Saya kata, apa pesek aku ni? Betul-betul. Aku ceramah panjang-panjang pula nak makan. Dia tahu nasi berkat dia kata. Itu dia. Dia lah berkat apa orang dapur kata. Itu dah tadi. Betul-betul. Mesti dia. Semua tempat adalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau orang faham kaum muslimin dan muslimat kalian, gula patin terboyak. Itu istimewa tu. Jadi bila berlaku demikian, Rasulullah tengok dia. Khalid bin Walid dia perasan. Dia kata, ya Rasulullah, dia tengok Rasulullah tak makan, adakah ini haram memakan? Tanya dulu. Makan dulu buat tanya. Adakah haram makan? Rasulullah kata apa? Ni Rasulullah kata, bukan jenis kaum aku makan binatang ni. Jadi Nabi diam, itu perbuatan itu ada takrir. Jadi jadi para sahabat ni, kaum muslimin yang mana dibuat di dalam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Nabi tak buat, para sahabat buat, Nabi diam akan perbuatan sahabat, itu adalah takrir. Jadi zaman kita ni, kita nak buat satu ibadat, kaum muslimin muslimat kalian, yang kita katakan daripada agama, siapa yang tukar takrirnya? Buat pengakuan.
Siapa? Bila tak ada, tak ada nak buat. Itu sebab kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama yang ya Allah banyak berjasa dalam Islam ni kaum muslimin. Itu dia kata al-aslu fil ibadati haram. Asal dalam ibadat tu hukum dia haram. Kecuali kalau ada dalil kata boleh, barulah boleh buat. Sebab tidak ada dah untuk mentakrirkan perbuatan itu. Ialah kerana tak ada Nabi dah. Boleh faham tu? Ulama lain tak boleh. Mana boleh? Kan benda ni baik? Tak boleh. Walaupun nampak baik. Sebabnya ialah agama datang daripada Allah. Inna din indallah Islam. Dan agama ni pula datang daripada Allah Ta'ala. Dan yang bawa agama ni, Nabi Allah Ta'ala letakkan kepada manusia yang betul-betul amanah untuk menyampaikan agama ni. Lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis ya? Okay. Jadi perbuatan Sayyidina Ali itu ada dua bab lah. Pertama, kalau Sayyidina Ali ni adalah para sahabat yang dipertunjuk di atas jalan kebenaran, tidak bengkok dah. Tentu Allah Ta'ala berikan kaum muslimin muslimat jalan keluar, sama ada ilham kepada beliau ataupun ditakrirkan perbuatan. Tapi dalam adanya dua lah, maksudnya berikan ilham. Yang keduanya adalah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keseterusnya, bismillah. Orang yang menikahi isteri ayahnya, ibu tiri. Ada ke berlaku lagi tu? Ada kaum muslimin dan muslimat pilihan. Itu dia. Ayah ni dah tua tapi kaya. Kan? Kahwin dengan orang muda. Dan dia ada anak-anak. Betul tak betul? Ya Allah, kahwin umur 22. Anak dia umur 24. Sudah. Comel pula, mana nak tahu? Betul tak betul? Cantik pula kaum muslimin. Bila ayah meninggal, dua-dua tu jahil belaka. Bukan sekadar jahil. Kadang-kadang tidak jahil. Ada orang tahu juga. Tapi kerana cuba nafsu, jom kita cabut lah. Sepadan? Dah siang dah, kemoja dah ni. Boleh faham itu? Mana ada siang? Siang tak ada lah. Ada lah, tapi kemoja lah ni. Itu dia. Dia dah ke situ. Itu dia. Jadi dipastikan bahawa yang dia menikah itu adalah ibu tiri dia. Jadi kalau dah berlaku orang yang menikahi isteri ayahnya, iaitu ibu tiri dia, iaitu sudah tentulah sudah menjadi lazim kaum muslimin. Orang tak kahwin dengan isteri ayah ni, itu mak dia, betul tak? Maksud tentulah ibu tiri dia. Apa hukum dalam Islam? Baik. Dalam Islam ni ada belaka kamu. Kalau kita kaji, jumpa yang masalah. Baik. Imam Ahmad An-Nasa'i Jalalain meriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertemu pamanku, iaitu bapa saudara dia, iaitu Abu Burdah yang sedang membawa bendera. Dia bercerita, aku sedang diutus oleh Nabi SAW untuk menemui seorang yang telah menikahi isteri ayahnya, iaitu ibu tiri lah maksudnya. Bukan mak dia, mak tak ada orang nikah. Ibu tiri ayahnya. Agar aku membunuhnya dan merampas hartanya. Dalam Islam, barang siapa yang menikahi, iaitu berkah isteri ayah dia, iaitu mak tiri dia, dalam Islam bunuh lelaki itu dan ambil hartanya. Lepas, ya Ustaz, bagaimana dengan ibu tiri? Tak ada sebut dah. Ibu tiri sudah termaktub kaum muslimin dan muslimat kalian. Di dalam Islam sudah tegas, mana-mana orang yang sudah berkahwin, dia sudah berkahwin, lepas tu dia melakukan perbuatan zina, apa lagi kaum muslimin dan muslimat, kalau dia berkahwin memang tidak sah dah. Maksudnya bila tidak sah kerana itu adalah ibu tirinya, dan dia sudah berkahwin, sudah tentulah
Orang yang sudah berkahwin ni bila berzina, hukum dia kena rejam. Hukum dia kena rejam. Itu dia. Wallahu a'lam. Ini sudah termaktub di dalam hukum dalam Quran, dan ini sudah termaktub dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang mengaku beriman tidak boleh pertikaikan. Tak boleh kata tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, Allah Ta'ala tu jahil kan? Kalau tidak sesuai, kita tidak belajar Nabi ada sifat bijaksana, jadi dipanggilkan potong. Bila Nabi menjatuhkan hukuman ini kita tak sawa, tidak sesuai, bermaksud Nabi itu bodoh lah. Maka itu bukan membatalkan akidah. Kata kita, kenapa dia? Kalau sekiranya benda itu datang daripada tu guru kata, ulama kata, ustaz kata, kita kata tak sesuai, ya, itu boleh. Kalau nak kata, katalah, tak ada masalah. Gunalah pemikiran ni. Ini bukan datang pada ustaz, bukan datang pada tu guru, bukan datang pada alim ulama, datang daripada Allah. Bila kita sesuai bagaimana? Manusia guna akal ni. Nak tanya ilmu manusia ni macam mana? Kita tengok tak satu kisah. Saya sekali ulang kisah ini. Kisah Ashabul Kahfi. Cerita suratul Kahfi. Saya nak ambil poin. Ingat tak yang baru Nabi Khidir dengan Nabi Musa naik kapal kan? Masa belum kapal itu ditebuk menjadi bocor, masa naik kapal tu, maka Nabi Khidir nampak seekor burung yang duduk di hujung kapal. Duduk di hujung kapal tu. Burung tu apa? Dia minum air laut. Dia patut air laut. Patut naik. Kata Nabi Khidir, ya Musa, tengok burung itu. Maka tengoklah burung tu, kau muslimin dan muslimat kalian. Apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, kalau nak diibaratkan ilmu Allah dengan ilmu yang Tuhan beri dekat kita ni, ilmu Allah ni ibarat seluas lautan samudera yang luas ini. Itu ilmu Allah. Ilmu kita ni itu air yang lekat pada paruh burung tu. Itu ilmu kita ya. Itu ilmu yang diberi oleh Allah pada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nak boleh kita? Nak boleh kita dia? Paruh burung pun tak ada. Tapi yang ni lah kaum muslimin yang boleh guna akal. Tidak sesuai. Kita kaum muslimin, bila kita belajar tauhid, Allah Ta'ala tu ada sifat dia. Apa sifat Allah? Apa sifat Allah? Al-Hakim, bijaksana. Apa sifat Allah? Al-Ilm, iaitu berilmu. Kan? Bijaksana, berilmu. Innaka antal alimul hakim. Kerana engkau ya Allah, bahawasanya engkau ada yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila kita mengatakan bila Tuhan tetap macam ni, tiba-tiba kita pandai komplain, pandai beri pendapat tidak sesuai, bermaksud Allah Ta'ala tak ada ilmu lah. Jadilah maksudnya Allah Ta'ala tidak bijaksana lah. Kaum muslimin dan muslimat, kita bijaksananya, bermaksud bukan itu ada kufur, berkata keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, anak tiri itu yang berkahwin dengan mak tiri dia menjatuh ke marjam lah. Kaum muslimin kena tetap, dan anak itu dibunuh dan hartanya dirampas dan tidak boleh diwarisi, maka diberikan ke Baitul Mal. Okey? Dan seterusnya ialah korban meninggal yang ditemui di antara dua desa. Macam mana pula ya? Bila seorang meninggal dunia dan dia tak tahu di mana tempat dia, di mana nak dikebumikan. Insya-Allah kita sambung pada keluarga. Besok tu lah. Masuk dah. Insya-Allah kita sambung. Ustaz, tadi yang saya kata asal ibadat itu haram kecuali ada dalil itu, artinya pun ini asas hukum berdasarkan hadis ke berdasarkan Quran? Oh, dia asas dua-dua sekali. Hadis pun ada,
Cuma Imam Syafi'i ni, itu saya kata Imam banyak jasa dia tanah Islam. Kalau kita baca di dalam pendapat ada ulama, tidak adalah ulama yang menyusun kaedah dalam Islam yang ulum dekat Imam Syafi'i. Itu dia tulis Al-Risalah. Jadi dia termasuk dalam hadis sebab Rasulullah kata, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu asal hadis dia. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, itu hadis dia. Tak mungkin kaum muslimin dan muslimat kalian, para ulama nak buat macam Imam Syafi'i, nak buat satu perkara tanpa dalil. Buat kaedah itu. Nabi kata, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, sedangkan benda tu tak ada pun urusan agama kami, tak ada dalilnya, maka apa yang dia buat tu tertolak belaka. Tolak belaka. Itu satu hadis. Dan satu riwayat yang lain pula, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, yang amalan itu bukan dari urusan agama kami, maka amalan itu ditolak. Atas dasar itu Imam Syafi'i menyimpulkan hadis itu buat satu kaedah yang mudah dipahami, buat satu formula. Dia kata setiap asal ibadat itu adalah haram. Ibadat adalah haram. Sebab apa ia haram? Sebab ibadat dia tak boleh reka sendiri. Ibadat tak boleh sedap sendiri. Itu sebab dikatakan haram. Tapi ibadat tu nak menjadikan benda tu halal, boleh buat kecuali ada dalil Quran, hadis Nabi SAW, barulah diterima. Maksudnya ini hebat. Tapi berlainan pula dengan tidak beribadat, dengan cara kehidupan kita. Dan contohnya pekerjaan, contohnya permakanan kita, dia tidak begitu. Maka ditukarkan pula kaum muslimin dalam hadis yang lain. Imam Syafi'i buat dalil lain pula, buat kaedah lain pula, iaitu al-aslu fil asya ibahati dalam bahasa Arab dia. Ila yujadu dalilun ala tahrimiha. Asal dibenarkan sesuatu itu, pekerjaan kah, kehidupan apakah, makanan, hukum dia harus ibahah, boleh lagi. Kecuali kalau ada dalil mengatakan itu haram, barulah haram. Ada terbalik sikit tu. Misalnya kita nak katakan macam ni, kita mau makanan, dalam makanan, benda ni apa dia ni, tak aja bertemu pun, halal ke haram? Kita ke mana hukumnya? Halal. Hukum dia halal. Cari hukum dia. Kalau sekiranya kita tahu asal hukumnya adalah halal, kita kena cari hukum dia haram. Kalau tak ada dalil haram, halal. Mudah nak faham ni kan? Kita ambil satu benda yang kita tak aja makan lagi, dan saya pun tak gamau nak makan. Tupai. Tupai. Tupai ni halal ke haram? Kita kena letak dulu kaum muslimin, kena ada dalil kata haram. Jangan cari dalil kata halal. Sebab tiap sesuatu itu adalah halal. Kena cari dalil tupai ni haram ke tak? Itu baru betul cara mengaji. Mana ada dalil tupai kata halal? Tak kena begitu. Ini tadika pun tak kata begitu. Mana dalil kata tupai itu haram? Kita kena cari dalil haram. Pertama, dalam Islam, dalil satu benda itu haram disebut nama. Dalam Quran disebut nama. Misalnya dalam Quran sebut, hurrimat alaikumut maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Sebut nama dah. Sebut nama. Tupai dalam bahasa Arab sinjab. Sinjab. Ada sebut dalam Quran sinjab? Ada. Buat apa Quran ke? Betul. Maksud
maksudnya wak tak hafal, wak baca Quran betul-betul. Tak temu perkataan sinjak. Asal dia nak main dengan wak. Sebab Pak Din tak ada malam ni, wak jadi masa. Dia Pak Din ni? Mana? Jom. Allah ilah. Dia rupanya. Pak Din pindah tempat. Pak Din pindah tempat. Dah Pak Din pikul makan. Baik. Jadi kalau muslimin dan muslimat kelak, baik, nama dia tak ada. Bila tak ada nama dia, kita tolak satu. Maka tak ada kata haram. Dan kita cari pula sifat binatang yang haram ni. Pertama sekali disebut dalam Quran, Zu makhlabin, iaitu binatang yang menangkap musuh dengan cakaran. Zu makhlab, dengan cakaran. Tupai ni dia ada musuh kan? Mana ada kau musuh? Makan buah je. Mana ada dengan cakaran. Itu sebab orang tua-tua dulu dia tak belajar. Tapi dia ada kaedah tersendiri. Saya ingat kata toki saya, burung ni nak tahu dia makan tak tidak, tengok. Kalau dua belakang, tiga depan atau dua depan, tak boleh. Sebab kalau ada dua belakang, dia sudah tentu cara. Kalau satu belakang, dia ada kaki satu belakang macam ayam, empat ke tiga, boleh makan. Itu kaedah orang tua. Tapi tak ada dia masuk iwak kena itu. Dia dah cakaran. Tupai cakaran ke tidak? Tidak. Tolak satu lagi. Yang ketiga dalam Islam, Zunabin, iaitu zunab, yang menangkap musuh, maka dengan tarik. Tarik. Atau sebabnya singa, rimau, ular ni dia tarik. Boleh bang tu? Dia tarik. Ada pula kaum muslimin dan muslimat kalian, saya tengok satu rancangan tanya dah ustaz. Jadi kita pun jadi pening kepala ke. Ada ustaz tu kata, orang yang ada penyakit macam lelah-lelah ni dia kata, dia kata telur ular tak boleh makan. Ular tak boleh makan. Tapi kalau penyakit yang lelah ni, ambil ekor ular tu potong, rebus, minum air ni. Jangan tanya halal ke haram. Yang peliknya pula, ular tu haram, telur dia haram, ekor pula halal. Nak iman dia ekor lah betul. Saya malah sebut, tapi dia bukan ustaz bidang itu. Dia ustaz bidang perubatan. Boleh bang itu? Dia kata boleh. Jangan tanya hukum halal dah, dia tu. Itu ubat. Tak kena lah kata. Tak kena lah ustaz cakap lah kata. Kena. Jadi, okey, hukumnya kaum muslim dan muslimat, tupai ni ditarik tak? Tak ada kan? Tak ada. Habis. Bila tak ada, kita tukar hal lain pula. Tukar lain pula kaum muslim, kita ambil adil pula. Iaitu benda itu tidak mendoratkan. Sebab Nabi kata, la darara wa la dirara. Jangan mendatangkan mendorat bagi diri kamu, dan jangan mendatang dorat bagi orang lain. Tak boleh. Wukuf ni datang mendorat ke tidak? Sebab Nabi kata, la darara wa la dirara. Jangan kamu datang mendorat bagi diri kamu, dan jangan mendatang mendorat bagi orang lain. Kalau nak tanya wukuf ni mendatang dorat ke tidak? Jawablah ikhlas hati. Dengan hati yang kudus, mulut yang mulus, kata orang zaman sekarang. Betul tak? Okey. Kata orang isyak ukur, saya ustaz, kalau tidak usah ukur, saya jadi mudarat. Tak boleh buat kerja. Ngatur. Itu orang tak mudarat lah tu. Betul. Okey. Kena cari pakar. Sebab Allah Ta'ala kata, fas'alu al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya orang yang pakar, orang yang ahli, kalau kamu tidak tahu. Tak tahu, betul tu. Orang syurga ni dia doktor je. Dia cuma pengisap saja. Dia bukan doktor. Kena tanyalah. Kalau sekiranya berkait dengan hukum kamu, tanyalah orang yang ahli, kamu mesti kalian. Tunggu dan sebagainya. Kalau penyakit, dia tanya doktor. Betul. Jadi kamu, aku nak tanya doktor, macam mana ustaz? Doktor bisa ukur juga. Itu suku pasal. Tapi doktor buat kajian, memang kaum muslim dan muslimat kalian. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Tarbiyah Aulad yang dikarang oleh kaum muslimin dan muslimat kalian, Allahu Akbar, dan nama ulama.
Dia kata semua, bukan boleh kata kalau ikut hukum dia panggil ijma'. Dia kata ijma' para doktor sedunia mengatakan rokok ni cukup bahaya. Kan? Jadi Nabi kata la darara wala dirara. Jangan datang dorak pada diri sendiri, jangan datang dorak pada orang lain. Jangan risaulah kamu. Itu sebab menjadi fatwa kata haram. Itu sebab Qadawi kata haram. Baik. Amin. Saya hukum dapat tu. Jadi tupai ni datang dorak tidak? Astagfirullah. Kita kata tupai ni makan, kita makan tupai dorak ke tidak? Dia jawab tupai akan buah. Kan tidak. Tidak dari garisan dia. Dia masalah dia. Jadi itu dia tak ada kau. Bahkan kata anu perubatan tresna. Tupai ni ada ubat limah. Tok saya buat amalan itu. Dia sembelih tupai, syarat dia panggang dia. Bila cek jadi air tupai tu, kok makan. Dia memang lagi tu. Tok saya kata begitu. Sebab tok aku ni tok bomoh. Kita Malaysia tu semua. Kalau dia raut jadi lah orangnya. Betul-betul. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dia tak ada mudarat. Dia tidak ada mudarat. Yang keduanya, dua alam ke satu alam? Satu alam. Betul-betul. Maka ada kata haram? Tak ada kan? Bila tidak ada, maka hukumnya halal. Itu kata Syekh Al-Marbawi, kaum muslimin, dalam kitab Bahrul Mazi, dia kata adalah halal. Gamuk tak gamuk makan, itu saya tak tahu. Jangan saya kata halal, tuan-tuan kita waktu baik gantung rumah aku tak marahlah masing-masing makan. Saya cuma mengatakan berbicara tentang hukum betul. Itu sebab minta maaf cakap ya, saya atur kenyataan. Jadi kecoh sekejap di Kelantan dulu. Sebab Tok Guni Aziz dia sebut bercara fiqh sunnah. Dia mengajar Selasa tu fiqh sunnah. Saya kadang-kadang ikut masa belajar dulu, ikut. Dia kata halal. Yang ulama pondok ni pakak gaduh dengan dia. Pakak gaduh begini. Akhirnya senyap datang. Dia kata satu hari dia kata, aku nak rasa dia dengan tupai. Aku pergi buru, aku tengok tupai, aku makan. Boleh tahan juga daging dia. Itu je lah kaum muslimin muslimat. Itu dia. Itu cerita lah kaum muslimin dan muslimat. Kalau betul tak betul, wallahu a'lam. Betul-betul. Cuma mungkin dia nak muatkan, mungkin dia betul dia nak, wallahu a'lam. Itu dalil dia. Jadi kaedahnya, kalau benda-benda kehidupan, itu pekerjaan. Pekerjaan ni halal ke haram? Tanya dalil dulu. Adakah ciri-ciri haram? Kalau ciri haram, tidak ada. Pekerjaan tu halal. Itu dah. Begitu jual beli. Jual beli ni, kamu muslimin, apa hukum jual beli? Jangan tanya halal. Siap jual beli itu halal dah. Tanya dari kata ada tak haram. Kalau tak ada dalam haram, jual beli itu adalah halal. Nanti dia nanti dah cantik, kita tutuplah. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita sambung. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.